Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, saya Marslah Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. 82 rakyat Malaysia bebas novel coronavirus. Juga 4 daerah di Johor dilanda banjir ekoran hujan lebat sejak semalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM hari ini mengesahkan terdapat satu lagi pertambahan kes positif novel coronavirus di negara ini. Ini menjadikan jumlah kes yang positif meningkat kepada 8 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, kes terbaru yang dilaporkan positif itu adalah isteri kepada kes ketujuh yang sebelum ini dilaporkan di Johor pada 29 Januari lalu. Wanita warga negara Cina berusia 49 tahun itu dimasukkan ke wad isolasi di Hospital Permai Johor dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Menurut kenyataan itu lagi, dari 10 Januari sehingga 29 Januari, jumlah kumulatif kes patient under investigation PUI adalah 89 orang. 44 ialah warga negara Malaysia, 42 orang warga negara China dan masing-masing satu warga negara Jordan, Brazil dan Thailand. Daripada jumlah itu, hanya 3 disahkan positif. 5 lagi kes yang positif pula adalah mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan 3 kes positif berkenaan. 82 rakyat Malaysia yang setakat ini dikenal pasti berada di Wuhan dan sekitarnya bebas daripada jangkitan novel coronavirus. Duta Besar Malaysia ke China, Raja Datuk Nursirwan Zainal Abidin berkata ia berdasarkan komunikasi pihaknya dengan rakyat Malaysia berkenaan menerusi panggilan telefon bagi meninjau perkembangan mereka. Bercakap kepada Bernama, beliau berkata secara umumnya mereka dalam keadaan tenang dan baik serta banyak membantu memberikan butiran rakyat Malaysia yang lain. Buat masa ini, kesemua rakyat Malaysia di Wuhan masih berada di tempat tinggal masing-masing. Raja Datuk Nursirwan berkata pihaknya sedang giat memantau perkembangan semasa di Wuhan di samping menyediakan talian khusus bagi memudahkan rakyat Malaysia menghubungi pejabat konsulat di Shanghai, Guangzhou, Kunming, Nanning, Xi'an dan Hong Kong. Beliau turut menyambut baik hasrat kerajaan membawa pulang rakyat Malaysia di Wuhan. Pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Luar Malaysia bagi memperincikan butiran serta prosedur mobiliti itu. Keadaan semasa penularan wabak novel coronavirus pada masa ini tidak menjadi kemestian kepada orang awam untuk memakai penutup hidung dan mulut apabila berada di tempat umum. Ini kerana menurut pakar perunding penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh, Dr. Benedict Sim, status penularan coronavirus berada pada tahap tidak membimbangkan kerana tiada jangkitan kuman itu setakat ini. Bagaimanapun, jika orang awam mahu memakai juga, Dr. Benedict berkata ia adalah langkah yang baik sebagai usaha pencegahan. Pada sesi taklimat kepada isu jangkitan coronavirus di Kementerian Kesihatan pagi tadi, Dr. Benedict berkata pada asasnya tiada keperluan mendesak untuk orang awam memakai penutup hidung dan mulut ketika ini. Beliau juga menjelaskan penutup mulut dan hidung 3 lapis adalah paling sesuai digunakan berbanding jenis 1 lapis serta N95. Penggunaan penutup itu menyebabkan rasa tidak selesa dan kesukaran bernafas kepada pengguna. Namun katanya penggunaan penutup mulut dan hidung juga perlu ditukar dalam tempoh beberapa jam kerana ia biasanya menjadi lembab. Setakat ini, kes coronavirus yang positif di negara ini merekodkan 8 mangsa yang kesemuanya membabitkan warga Cina. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko novel coronavirus, Resort World Genting terus mengambil langkah pencegahan yang sesuai dengan amalan kesihatan serta keselamatan antarabangsa bagi melindungi orang ramai
pelancong serta kaki tangannya. Dalam satu kenyataan, Resorts World Genting memaklumkan satu pasukan respon yang terdiri daripada pengurusan kanan telah ditubuhkan untuk melakukan pemantauan serta melaksanakan langkah pencegahan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Ia termasuk penggunaan mesin pengimbas suhu di semua pintu masuk dan laluan di premisnya. Sesiapa sahaja yang didapati mempunyai suhu lebih tinggi daripada 38 darjah Celsius akan dibawa ke bilik pengasingan untuk menjalani saringan doktor perubatan. Resorts World Genting mempunyai 2 klinik perubatan yang dikendalikan doktor dan jururawat 24 jam sehari. ...211 mangsa banjir daripada 58 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di 4 daerah di Johor sejak malam tadi. Hujan lebat sejak tengah hari semalam yang berlarutan hingga malam tadi menyebabkan air sungai melimpah dan kawasan rendah dinaiki air. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor berkata 4 daerah terjejas akibat banjir membabitkan Johor Bahru, Kluang, Kulai dan Pontian. Sejumlah 120 orang mangsa dipindahkan ke 4 PPS. Daripada jumlah itu, 37 keluarga dari Johor Bahru, 39 mangsa daripada 10 keluarga di Kluang, 30 mangsa daripada 5 keluarga di Pontian dan 22 mangsa daripada 6 keluarga di Kulai. Mereka ditempatkan di Dewan Raya Kampung Melayu Batu 10, Johor Bahru, Sekolah Kebangsaan Jubli Intan Renggam, SK Sri Bunian Pontian dan Balai Raya Kampung Melayu Baru Saling, Kulai. Kawasan terjejas banjir membabitkan Kampung Melayu Batu 10 di Johor Bahru, Jalan Damai, Jalan Sisan, Jalan Senda dan Taman Sri Jaya di Kluang, Kampung Tenggayun, Kampung Sri Bunian, Kampung Parit Mak Yakin dan Kampung Parit Haji Osman di Pontian serta Taman Saling Jaya di Kulai. Sementara itu, kami difahamkan sehingga jam 12 tengah hari tadi, mangsa banjir di Johor yang dipindahkan dilapor susut kepada 169 orang. Dalam satu kenyataan, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Tan Chen Chun memaklumkan satu pusat pemindahan sementara PPS turut ditutup di Kluang. Ia membabitkan PPS di SK Jubli Intan Renggam. 48 keluarga yang terjejas sehingga kini di 4 daerah di Johor. Di Sungai Buloh, Selangor, sebuah lori tanah terbabit dalam kemalangan jalan raya selepas cuba mengelak sebuah lori muatan susu getah yang terbalik di bahu jalan. Akibatnya pemandu dan kelindan lori tanah cedera parah. Kejadian berlaku kira-kira jam 6 pagi tadi di Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 451 Rawang menghala ke Sungai Buloh. Difahamkan lori tanker muatan susu getah itu terbabas sendiri di laluan kiri Lebuh Raya. Lori tanah dari arah sama gagal mengelak, terus merempuh kuat belakang menyebabkan pemandu dan kelindannya tersepit. Kedua-dua mangsa berjaya dikeluarkan 20 minit kemudian. Mangsa yang parah di kepala dan kaki dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. Seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak saudaranya yang berusia 9 tahun. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Tertuduh 57 tahun didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa. Perbuatan dilakukan di sebuah rumah di Alur Akar Kuantan antara 22 Mei hingga 31 Mei tahun lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14(D) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Tiada jaminan ditawarkan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Nurul Syuhada Tuan Mamat. Manakala tertuduh tidak diwakili peguam. 13 Februari ini sebutan semula kes.
Penghapusan hukuman jenayah terhadap penagihan dadah di negara ini dijangka mampu dilaksanakan sebelum berakhirnya penggal pertama Pentadbiran Pakatan Harapan PH. Perubahan dasar membabitkan dekriminalisasi itu, jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Kerajaan akan melihat penagihan dadah dari perspektif penyakit yang perlu dirawat dan bukannya dikenakan tindakan undang-undang. Perubahan dasar itu bagaimanapun masih di peringkat permulaan. Beliau berkata rakyat tidak seharusnya salah faham terhadap perubahan dasar itu. Ini kerana ia bukan untuk menghalalkan penagihan dadah, sebaliknya menggunakan pendekatan merawat mereka yang sengsara akibat dadah. 18 wanita warga asing yang menjadi pelayan pelanggan GRO ditahan dalam serbuan Jabatan Immigration Pulau Pinang di Jalan Madras, Georgetown malam tadi. Semakan mendapati kesemua mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial. Dalam serbuan kira-kira jam 12.15 malam itu, GRO terbabit sedang leka berhibur dengan pasangan masing-masing. Pengarah Jabatan Immigration Negeri Muhammad Husni Mahmud berkata, serbuan dibuat hasil risikan sejak beberapa minggu lalu. Hasilnya 18 wanita, masing-masing 16 warga Thailand dan 2 warga Laos ditahan. Siasatan mengikut Peraturan 39/B Peraturan Immigration 1963. Suspek berusia antara 21 hingga 35 tahun itu dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Immigration Pulau Pinang untuk proses dokumentasi sebelum dihantar ke depo tahanan warga asing di Juru untuk tindakan lanjut. Salah seorang daripada penjenayah yang nekat merempuh kenderaan dinaiki sepasang suami isteri dalam cubaan melarikan diri selepas memecah masuk kediaman mangsa di Damansara Jaya, Selangor minggu lepas dicekuk polis. Menurut polis, suspek berusia 37 tahun itu ditangkap dalam serbuan di Taman Setapak Jaya jam 9.25 malam tadi. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman ke atas lelaki berkenaan hari ini untuk membantu siasatan. Suspek mempunyai 5 rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, pecah rumah dan samun. Polis kini sedang memburu 3 suspek lain yang dipercayai turut terlibat dalam kegiatan pecah di daerah itu. Dalam kejadian kira-kira jam 2.20 petang Selasa lalu, sepasang suami isteri yang baru pulang daripada membeli barangan sambutan Tahun Baru Cina mendapati pintu pagar kediaman mereka terbuka dan terdapat sebuah kereta lain di anjung rumah teras 2 tingkat itu. Pemandu yang juga pemilik rumah berusia 60 tahun kemudian memberhentikan kereta di hadapan kereta suspek untuk memeriksa kenderaan berkenaan. Namun pemandunya bertindak agresif, merempuh kenderaan mangsa sebanyak 2 kali sebelum meloloskan diri. Besar impaknya. Selepas hasilnya Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Pegawai Palestin akan berusaha mempengaruhi pembangkang untuk menentang pelan damai kontroversi Presiden Donald Trump pada mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bercakap kepada wartawan di New York, Wakil Palestin ke PBB, Riyad Mansour berkata Presiden Palestin Mahmud Abbas akan berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan yang dijadual diadakan 2 minggu lagi. Katanya Presiden Palestin itu juga akan mengemukakan draft resolusi untuk menentang pelan damai Timur Tengah yang diumum Trump. Semalam di Washington, Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan pelan damai Timur Tengah yang dikritik hebat kerana memihak kepada Israel. Menurut Mansour, pelan damai itu hakikatnya memberi Israel lebih kuasa dan bukan sebenarnya berhasrat untuk mewujudkan keamanan atau keadilan. Ia sebenarnya ramuan untuk menghancurkan hak rakyat Palestin. Terdahulu, Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, pendirian Badan Dunia itu berhubung keamanan Israel-Palestin tidak berubah walaupun selepas pengumuman pelan damai dan merujuk kepada resolusi Majlis Keselamatan sebelum ini. Tambah Dujarric, PBB tetap komited menyokong rakyat Palestin dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, undang-undang antarabangsa dan perjanjian dua hala serta merealisasikan wawasan penyelesaian 2 negara, Israel dan Palestin.
Mahkamah Los Angeles mengarahkan syarikat teknologi Apple dan Broadcom membayar $1.1 bilion Amerika atau kira-kira 4.5 bilion ringgit kepada Universiti California susulan pencabulan terhadap 4 paten teknologi Wi-Fi. Apple diarah membayar $837 juta Amerika, manakala Broadcom $270 juta. Ia merupakan jumlah pampasan terbesar dalam sejarah melibatkan pelanggaran paten. Universiti itu bertindak menyaman kedua-dua syarikat itu pada 2016 selepas mendapati produk Apple termasuk iPhone, iPad dan Apple Watch menggunakan komponen Broadcom yang mencabul paten Caltech. Pihak berkuasa sedang menyiasat punca kebakaran bangunan 25 tingkat di Los Angeles, Amerika Syarikat kira-kira jam 8.30 pagi waktu tempatan. Kebakaran menyebabkan 11 orang cedera termasuk seorang bayi berusia 3 bulan. 4 yang cedera kini dirawat di hospital. Seorang daripada mereka parah. Kebanyakan mereka mengalami sesak nafas kerana terhidu asap. Menurut Ketua Pasukan Bomber, Ralph Terrazas, pihaknya tidak menolak kemungkinan terdapat unsur khianat dan melabelkan kebakaran itu sebagai penuh wasangka. Pegawai penyiasat yang berada di lokasi turut menyoal beberapa saksi selain mengasingkan sisa kebakaran untuk dianalisa. Siasatan juga menjurus kepada letusan kecil 2 jam sebelum itu yang berlaku kira-kira 3 blok dari tempat kejadian. Terrazas sebelum ini berkata pihaknya berjaya menahan seorang suspek yang dikaitkan dengan kebakaran. Namun kenyataan itu ditarik balik. Bangunan Barrington Plaza berkenaan adalah pangsapuri yang mengandungi 240 unit kediaman yang terletak di pusat persiaran Westwood. Beralih ke perkembangan banjir di Brazil. Angka kematian meningkat kepada 52 orang hari ini apabila banjir terburuk yang melanda wilayah Belo Horizonte belum nampak tanda akan surut. Hujan lebat selama 3 jam sejak lewat petang semalam menyebabkan air naik setinggi 180 mm di sepanjang jalan raya Pekan Kecil. Ia turut menyebabkan kerosakan jalan raya dan infrastruktur awam. Sesetengah kawasan terputus bekalan elektrik dan air. 28,000 penduduk daripada 101 pekan kecil terpaksa meninggalkan rumah masing-masing selepas kerajaan mengisytiharkan darurat sejak beberapa hari lalu. Keadaan dijangka bertambah buruk hari ini apabila pihak berkuasa mengeluarkan amaran ribut petir yang diramal melanda selama beberapa jam hari ini. Laporan Jabatan Kaji Cuaca Brazil juga meramalkan hujan lebat juga akan melanda daerah Minas Gerais. Minas Gerais adalah daerah yang paling teruk dilanda banjir tahun ekoran kedudukannya di tenggara Brazil iaitu kawasan taburan hujan paling tinggi di negara itu. Besar impaknya. Selepas hasilnya Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Kemenangan 1-0 yang diraih ke atas Manchester City tidak cukup buat skuad kendalian oleh Gunnar Solskjaer untuk mara ke pentas final Piala Liga Inggeris. City mengesahkan tempat ke perlawanan akhir menerusi agregat 3-2 bekalan kemenangan 3-1 yang dilakar pada pertemuan pertama 2 minggu lalu. Perlawanan akhir 1 Mac nanti, City dijadualkan bertemu satu lagi pasukan Liga Perdana Inggeris, Aston Villa. Bekalan 3-1 yang dibawa Manchester City jelas memberi kelebihan buat pasukan tuan rumah yang menerima kunjungan jiran setempat Manchester United. Awal permainan, gawang yang dikawal David De Gea sudah diuji menerusi tandukan Sergio Aguero memaksa barisan pertahanan United bekerja keras mengekang asakan. Sehingga minit ke-35, United berjaya mencipta kejutan dengan Nemanja Matic menjaringkan gol pembukaan pelawat. City bagaimanapun bangkit menyamakan kedudukan, namun jaringan Raheem Sterling dibatalkan pengadil. Terus sengit pada babak kedua, City terlepas beberapa peluang terhidang sehinggalah pada minit ke-76 kelebihan mula memihak City apabila Matic diarah keluar padang selepas dilayangkan kad kuning kedua. Berjaya menewaskan De Gea selepas itu, jaringan Aguero bagaimanapun dibatalkan kerana offside. United berpeluang untuk menambah jaringan di penghujung perlawanan, namun sepakan percuma Fred berjaya disekat pertahanan City. Kekal 1-0 sehingga tamat sepenuh masa, United lega berjaya mengekalkan momentum kemenangan. Cuma agak kecewa gagal ke pentas final, melepaskan tiket perlawanan akhir kepada City yang mara menerusi agregat 3-2.
Turut berlangsung awal pagi tadi pertemuan Liga Perdana Inggeris antara West Ham United dan pendahulu Liga Liverpool. Dan seperti dijangka, Liverpool tidak berdepan masalah untuk mengutip 3 mata penuh hasil kemenangan 2-0. Mohamed Salah meletakkan Liverpool di depan pada minit ke-35 menerusi sepakan penalti selepas Divock Origi dijatuhkan pertahanan lawan. Kekal 1-0 tamat separuh masa, Liverpool terus garang menggandakan jaringan pada babak kedua. Minit ke-52, serangan balas yang dimulakan Salah membuka ruang buat Alex Oxlade-Chamberlain menjaringkan gol kedua The Cop. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat separuh masa dan Liverpool terus ceria melebarkan kutipan mata kepada 19 mata berbanding Manchester City di tangga kedua. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Uni KL kini memimpin kedudukan teratas Liga Hoki Malaysia TNB MHL hasil kemenangan 4-2 ke atas Maybank, dan ia turut dibantu dengan keputusan seri yang dialami pencabar terdekat Tenaga Nasional Berhad TNB selepas diikat UiTM dengan keputusan 1-1. Sementara Kelab Hoki Terengganu THT melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Akademi KL dengan keputusan 6-0. Perlawanan menentang Akademi KL, penguasaan disajikan Kelab Hoki Terengganu THT sejak dari awal lagi. Jang John Yun membuka jaringan THT menerusi gol sudut penalti pada minit ke-9. Diikuti dengan jaringan kedua THT seminit berselang. Kali ini hasil gol padang Muhammad Sufi Ismat Rahul Amin sebelum Faizal Saari menjadikan kedudukan 3-0 seminit sebelum suku pertama berakhir. Tiada tambahan gol pada suku kedua, THT terus menekan Akademi menerusi jaringan keempat pada minit ke-39 suku ketiga. Gol menerusi jaringan sudut penalti Chung Man-Jae. Bagi 2 gol THT terhasil pada suku keempat dengan Jong Hyun melengkapkan hat-trick menerusi jaringan sudut penalti pada minit ke-49 dan 58 untuk THT menang bergaya 6-0 mengatasi Akademi KL. Sekian Buletin 1.30. Mengakhirinya, saksikan panda kembar Meng Yuan dan Meng Xiang yang dilahirkan di Zoo Berlin tahun lalu membuat penampilan sulung di hadapan pihak media. Namun sebelum itu, saksikan segmen BU Extra. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.